Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita bincangkan pula mengenai continuity. Ya, yeah? Continuity at a point, keselanjaran. Right? So, jika kita lihat takrifan dia, suatu function itu, suatu fungsi itu kita sebut dia continuous at a certain point, macam ni kan, is continuous at x equal to c apabila dia memenuhi syarat-syarat berikut. Dia ada syarat dia. Okay, so yang pertama sekali, syarat yang pertama adalah fc itu adalah tertakrif, define. So define. So nanti kita akan bincangkan apakah situasi-situasi yang boleh kita katakan function itu is not defined. So maknanya kita ada tiga kriteria dia, tiga condition. Condition yang pertama, dia mesti define. Yang kedua, kita kena pastikan yang the limit untuk fc tersebut exist, wujud. Maksud dia, kalau kita ingat semula, limit itu exist apabila the limit from the left is equal to the limit from the right. Ingat kan? Dan dia mesti sama dan limit tersebut walaupun dia ada left and right, dia tak boleh ada infinity. So kalau salah satu tu infinity ataupun kedua-duanya infinity, walaupun dia positive infinity dengan positive infinity, dia tetap not exist. Dia mesti suatu nombor dan nombor tu mesti sama, dan baru kita katakan the limit exists. Kiri kanan sama. Dan yang ketiga adalah kita kena consider pada titik tersebut. Kita nak katakan C tu 5 kan, 5, X sama dengan 5, kita nak lihat adakah pada point tersebut FC tersebut, F5 tersebut sama nilainya dengan limit yang nombor 2 ni. Contohnya tadi kan kita sebut kiri dan kanan, betul tak? So from the left, from the right, katalah kiri kanan tu jawapan dia nilai limit tu adalah 10 misalnya. Jadi apabila kita mencari pada point tersebut, F5 tu, contohnya C tu 5 katakan, F5 tu, adakah F5 tu 10? So kalau 10 ya, maka baru kita yang ini FC 10 dia sama dengan yang nombor 2 ni, maka baru kita katakan ketiga-tiga condition ini dipenuhi dan fungsi tersebut adalah continuous. Okey, so yang inilah, ini adalah takrifan. Ada 3 syarat dekat sini yang perlu kita penuhi. Jika dipenuhi, maka dia adalah selanjar ataupun continuous. Okey, sekarang ni apabila kita sebut continuous, daripada kita punya cerapan, daripada kita punya observation, yang paling mudah sekali penjelasan dia adalah the graph has no break in it. Selanjar kan, so berterusan. So graf yang tidak ada sebarang loophole misalnya, dia bersambung je semua. Jadi ada istilah yang kerap kita gunakan, dia kata drawn without removing your pen from the paper. Macam itulah, the graph of continuous function can be drawn without removing your pen from the paper. Ini adalah dia punya observation lah. Jadi ini ayat mudah untuk dijelaskan, untuk menentukan function tu continuous ataupun tidak. Okey, jadi seterusnya pula kita nak bincangkan pula tentang discontinuity. Discontinuous. Jadi tadi kita dah sebutkan pasal continuous, betul tak? Jadi kita ada yang 3 syarat ni, betul? So jadi ini adalah continuous. Apabila kita berdepan dengan salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka fungsi tersebut is not continuous. Jadi bila kita sebut discontinuous, dia ada 3 jenis discontinuous. There are 3 types of discontinuity. Ada 3 jenis. Yang pertama kita sebut
removable discontinuity. Yang kedua, infinite discontinuity. Dan yang ketiga adalah jump discontinuity. So nanti kita akan lihat apakah maksud ketiga-tiga jenis ini dan macam mana dia punya situasi dia, macam mana keadaan graf dia. Right? Ini adalah tiga jenis discontinuity. Okay, now kita pergi kepada contoh kita yang pertama. Kita nak lihat sama ada dia adalah continuous ataupun tidak. Okay guys, ini adalah soalan dia. This is the given function. Fx sama dengan x squared plus x minus 2 over x minus 1. So macam ni kan. Jadi apabila seperti biasa, bila kita nak sketching the graph yang macam ni, apa yang boleh kita buat? Kita akan cuba factorizekan yang atas tu, yang ini. Factorizekan dia, kita jadi macam ni. Lepas tu we try to make it, kita cuba simplifykan dia, yang ni kan. Di mana yang atas dengan bawah ni kita boleh cancelkan kan. X tolak 1, yang ini X tolak 1 boleh kita cancelkan. Yang tinggal hanyalah X tambah 1. Jadi maknanya bila kita nak sketching the graph, kita hanya berteraskan ini sahaja. X tambah 1 ni, Y sama dengan X tambah 1 ni is a straight line. Jadi kita pun buat satu garis lurus, a linear function kan. Akan tetapi kita tak boleh biarkan macam tu je. Sebab kita kena consider juga function yang atas ni. Function yang atas ni, kalau kita perhatikan, kan ada denominator dia kan, X tolak 1 kan. So yang X ini definitely lah tak boleh sama dengan 1. Sebab kalau X ni sama dengan 1, maka dia adalah dia akan jadi does not exist. Jadi maknanya kita kena letaklah syarat kat sini where X must be not equal to 1. Jadi bila kita buat garis lurus macam ni, kita akan ada satu loophole dekat sini. Pada satu ni, ya, ni kan satu kan. Pada satu ni dia ada loophole dia. Jadi daripada sini kita dah boleh cerap dia continuous ke tidak. Of course lah tak continuous sebab dia tersekat dekat sini. Kalau kita nak draw ini kan, kita akan draw sini, lepas tu kita kena angkat sekejap, lepas tu sambung semula ke sebelah sini. Jadi dia tidak continuous. Jadi dalam kes yang pertama ini kita katakan the f is discontinuous at 1 because f1 is not defined. Nampak tak? Kan kita ada tiga syarat tadi kan? Tiga syarat ini adalah yang ini kan? Yang pertama sekali, dia define ataupun tidak. Yang kedua, adakah limit tu exist? Yang ketiga, pada titik berkenaan, adakah nilai dia sama dengan limit yang tadi tu? So, dalam contoh tadi tu, yang nombor 1 ni dah out. Dah out lah. So, bila nombor 1 ni dah out, maka tak payahlah buat nombor 2, nombor 3 ni. Dan dia akan, definitely akan jadi discontinuous. Right? So, ini dia. So, jadi kita katakan, dalam kes ini dia adalah not continuous because F1 is not defined. Jadi kita tulis kat sini the criterion 1 is not fulfilled. Okey kan? Yang difaham kan? Dan inilah contoh jenis discontinuity itu, iaitu kita namakan removable discontinuity. Ya? Ketidakselanjar boleh buang. So macam ni ya. So ini adalah contoh ya, satu contoh removable discontinuity. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Yang kat sini kita ada piecewise function. Kita ada ini fx sama dengan 1 over x minus 2 squared 3. So jadi bila kita nak cuba sketching kan graf itu, kita akan dapat yang inilah. Ya, kita akan dapat yang ini. Jadi ingat semula macam mana nak sketching tu. Ini adalah rational function. Ini adalah 3. Jadi bila kita sketching kan dia, kita akan dapat untuk yang, saya besarkan sikit ya. Untuk yang rasional tu, kita dapat ni, garis merah 2 ni, curve merah ni, 2 ni. Lepas tu untuk yang ini pula, kita dapat a point. Nampak tak? When x equal to 2, fx equal to 3. So kita ada koordinat 2, 3. So titik je lah kat sini. Jadi bila kita tengok-tengokkan graf ini, dia selanjar tak? Of course lah dia tak selanjar sebab graf tu as a whole dia tak bersambung. Dia putus kat tengah-tengah ni kan.
So jadi daripada our first observation, kita dah tahu dah dia memang tidak akan selanjar. Jadi dalam cara ini, cuma kita bila kita nak berhujah, kita nak hujah macam mana? Dari segi matematik dia. Dari segi matematik dia, kita nak tengok. Yang pertama sekali, adakah function ini define? Jawapannya, ya, define. Syarat ni pertama kan, continuous ni pertama dia kena define, yang kedua nak check dia punya limit kiri kanan kan, lepas tu yang ketiga nak check point pada point titik tersebut. Jadi kita check yang pertama, is it define or not? Jawapannya ya, define. Dia define. Cuma yang kedua tu yang problem, sebab dia the limit does not exist. Okey, mari kita tengok betul ke limit tu tak exist. Kalau kita nak check limit tu exist ataupun tidak, kita kena check limit tu dari sebelah kanan dan sebelah kiri, betul tak? Alright, so by looking at the graph here, cuba kita lihat, kalau kita punya point kita apa? Yang point penting kita adalah 2, betul tak? Ni 2 kan? 2 ni. So kita lihat limit from the right. From the right. Apabila x approaches to 2, apa nilai y? Cuba ingat semula, when x approaches to 2 from the right, nilai y dia kan makin besar ni, nampak tak ni? So maknanya nilai y dia akan jadi positive infinity. Jadi from the right kita dapat negative infinity. Okey, macam mana dengan from the left pula? From the left ni apabila x menghampiri 2 dari sebelah kiri, apa nilai y dia? Kan nilai y pun semakin besar, betul tak? Jadi dari sebelah kiri kita dapat jawapan dia positive infinity juga. Jadi from the left, from the right kita dapat positive infinity, dan dia tak boleh infinity limit ni kalau dia punya kiri atau kanan tu infinity, kita katakan the limit does not exist. Jadi betul lah, maknanya kita punya syarat pertama dah fulfill, tapi syarat kedua kita tak berjaya, kita sangkut dekat situ. Jadi maknanya dia is not continuous, dan ini adalah contoh bagi infinite discontinuity. Alright, ini adalah infinite discontinuity sebab dia consist of infinity dalam kita nak cari limit left and right tadi tu. Okey, baik, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Kita ada satu lagi contoh piecewise function. Jadi seperti biasa, kita cubalah sketchingkan dia. Cuba sketchkan dia. Kita ada 2 garis lurus je kan. This is linear function, this is linear function. Sketch je lah. Bila kita sketchkan tu, seperti biasa kita kena ikut domain masing-masing. Ini x yang kurang daripada negatif 1. Ini x besar dan sama. Ada ikut sama dengan negatif 1. Alright. So macam ni. Jadi bila kita sketchkan dia, kita akan dapat yang ini. Yang ini. Satu graf dan 2 graf. So macam ni. Jadi dalam kes ini, kita perhatikan kat sini. Okey, adakah syarat yang pertama dipenuhi, iaitu adakah dia tertakrif? Jawapannya ya, dia tertakrif. Okey, jadi kita cek nombor 2 pula. Nombor 2 tu limit exist or not. Maknanya kita kena lihat limit dari kiri, limit dari kanan berapa. Jadi cuba kita lihat rajah ini. Saya besarkan sikit. Sebentar. Saya besarkan sikit. Cuba tengok ini. Okey, apa nilai dia? Nilai dia adalah negatif 1, betul tak? Kan? Ini kita anchor kita. Anchor kita adalah negatif 1. Okey, now apabila nilai x menghampiri negatif 1 dari sebelah kiri, apabila x menghampiri negatif 1 dari sebelah kiri, apa nilai y dia? Kita kena ambil graf ini kan, kena ambil garis inilah kan, sebab dia dari belah kiri kan, graf ini yang terlibat pun. So apabila x menghampiri negatif 1 dari sebelah kanan, belah kanan, maka nilai y itu akan menghampiri nilai 2. So dari belah kanan 2.
Apabila kita cek dari sebelah kiri pula, apabila X menghampiri negatif 1 dari sebelah kiri, maka graf yang terlibat ialah yang ini dah. Graf terlibat adalah yang ini. Ini apa ni? Ni jangan abaikan So jadi apabila X menghampiri negatif 1 dari sebelah kiri, maka nilai Y dia adalah kosong. Nampak tak? Kosong. Jadi sebelah kiri produce 0, sebelah kanan give us 2. Jadi belah kiri kosong, belah kanan 2. Mana sama? So bila tak sama, maka kita katakan the second criteria is not fulfilled. Jadi maknanya dia ni the limit does not exist sebab had kiri dan had kanannya tak sama. Jadi kriteria 2 not fulfilled. Jadi dia not continuous dan jenis discontinuity-nya dalam kes ini nampak tak? Ada satu atas, satu bawah. Ini disebut jump discontinuity. Alright, so saya telah terangkan 3 jenis discontinuity dan juga dah terangkan beberapa contoh mengenai macam mana kita nak gunakan 3 syarat tadi tu untuk kita counter jawapan kita. Tengok contoh lain. Ini contoh bagi kuadratik. Jadi lihat kat sini. Kita sekali lagi ada piecewise function macam biasa ya, kena sketchingkan dia. Jadi yang belah sini adalah kuadratik. Ini graf senyum graf senyum yang telah pun bergerak sebanyak 2 unit ke kanan, 1 unit ke atas from the basic graph. Jadi kita pun sketch lah kawan ni graf senyum ni kan. Tetapi jangan lupa tiba-tiba ada syarat dekat sini, domain dia. Dia kata X tak boleh sama dengan 2. Bila tak boleh sama dengan 2, sudah kita kena buanglah point 2 kat sini. So dia tak include lah 2 pasal kita follow syarat ni. Okey, ini selesai satu bahagian. Yang bahagian kedua, 3. Maksud dia bila X sama dengan 2, Y dia sama dengan 3. It is a point. Jadi sebab tu kita nampak point kecil kat sini. Nampak tak? Yang point merah ni kan? Ini adalah point ni. Jadi untuk piecewise function ini lakaran dia adalah macam ni. Jadi by looking at this, daripada kita punya first observation, kita dah dapat agak dah dia adalah tak selanjar. Sebab nampak tak? Dia tak bersambung kat sini. Itu ayat mudahnya lah. Tapi tadi macam mana kita nak cakap dari segi mathematical dia? Okey, kita based on our condition kan ada 3 tu kan. Sebenarnya kriteria yang pertama pun dah out. Kan kriteria pertama tu dia is not defined kan. Dia tak define yang ni. So ini pun dah problem dah. Jadi maknanya kriteria 1 dan kriteria 3 is not fulfilled. Betul ke? 3 ni. 2 macam mana? 2. So jadi kalau kita perhatikan yang 2 ni macam mana dengan kriteria 2? Kriteria 2 cakap apa? Kriteria 2 mengatakan the limit exists, betul tak? From the left and from the right. Betul ke sama? Cuba kita lihat betul-betul. Cuba lihat kat sini. Okey, anchor dia apa? Anchor dia adalah 2, betul tak? 2, kita lihat kat 2 kat sini. Alamak. So kita lihat 2 kat sini. Ini 2 kan? Ini 2. So what happen bila X menghampiri 2 dari sebelah kanan? Apabila X menghampiri 2 dari sebelah kanan, nilai Y dia berapa? Nilai Y dia adalah 1, betul tak? Ni 1. Jadi sebelah kanan ni 1. Jadi belah kiri macam mana? Apabila X menghampiri 2 dari sebelah kiri, maka nilai Y dia akan menghampiri 1 juga. Jadi perhatikan, sebelah kanan dapat 1, sebelah kanan dapat 2. Maka the limit exists. Okey. So jadi dalam kes ini kita katakan the criterion 2 is acceptable lah, is fulfill lah. Cuma problem ni adalah pada syarat yang pertama dan juga syarat yang ketiga. Tapi saya nak betulkan sikit saya rasa yang syarat pertama tu tak ada masalah lah. Okey. So saya minta maaf syarat pertama tu is okay sebab dia bukannya not defined.
dia biasanya kalau not define tu, kalau dia ada fraction. Okey, so saya minta maaf, saya kena padamkan semula yang ini. So ini yang ini salah So yang ini tak betul. Yang ni tak betul. So maknanya syarat yang pertama tu betul, define, tak ada masalah apa-apa. Syarat yang kedua tu pun betul juga, sebab had kiri had kanan tu sama, cuma syarat ketiga tu tidak dipenuhi. Okey, syarat ketiga tu kita sebut apa? Pada F2 kan. Pada F2 nilai Y dia adalah 3. Nampak tak? F2 sama dengan 3. Tetapi kalau kita fikir semula, tadi syarat yang kedua, had kiri dengan had kanan. Had kiri berapa tadi? 2 kan? Had kiri 2. Had kanan had kanan 2. Had kiri pun 2. Tetapi pada 2 tu nilai dia 3. So jadi kita dah kontradik kita punya keputusan kat sini. Jadi sebab itu kita katakan dia tak sama. So maknanya limit kiri dan kanan ini dia memberikan kita nilai Y tu 2. Tetapi pada FA tu, pada 2 tu sendiri, nilai Y dia adalah 3. Jadi nilai Y untuk limit adalah 2, nilai Y untuk pada point tersebut adalah 3. Dia tak sama. Jadi bila tak sama, kita katakan syarat yang nombor 3 tu is not fulfilled. Alright, so ini adalah contoh removable discontinuity. Okay guys, okay, kita lihat kepada yang ini pula. Yang ni apa ni? Ini kita nak lihat sama ada kita nak lihat secara berasingan. Ya, soalan dia, is F is continuous from the right at 2? Semestinya from the right, dari sebelah kanan sahaja. Jadi kita lihat kat sini contoh ini kan. Ini sekali lagi adalah piecewise function, ya. Jadi kalau kita sketchkan dia adalah constant function, ya. Ini 2. Yang ni ini 2. Ini 2. So kita kena follow kena follow syarat dia. 2 ni X kurang dan sama dengan 2. Ya, dia boleh sama dengan 2, ya. So sebab itulah sini ada dot dekat sini. 2. Lepas tu garis Y sama dengan 3 ni, yang ini. Ini syarat dia X besar dari 2. Besar dari 2. So jadi dia tak boleh sama. Sebab itu kita ada loophole kat situ. Nampak tak gitu? Yang ni okey, jadi kalau kita lihat kat sini, kita perhatikan betul-betul rajah ini. Kita katakan from the right, belah kanan, maka belah kanan ini F is discontinuous from the right at 2. Ya, dia discontinuous sebab yang 2 ni kita tak boleh tulis. Sebab 2 ni is not include. Ini kan, kalau X sama dengan 2, Y dia berapa? Kalau kita tanya balik kan, kalau X sama dengan 2, apakah nilai Y? Tak boleh 3. Y tak boleh 3. Sebab pada 2 ni, nampak tak? Ada loophole kat sini. So dia tidak termasuk. Jadi maknanya kita tak ada nilai F2 pun sebenarnya. Sebab itulah kita katakan F is discontinuous. Tetapi kalau in comparison, kita lihat yang ini pula, pada 2 dia tertakrif sebab kita boleh dapatkan nilai dia. F2 berapa? F2 sama dengan, tengok ni. Ni F2 adalah 2. Ya, F2 adalah 2. So macam itulah. So kita katakan F discontinuous from the right, tetapi F continuous from the left. Okey. Yang ini pun sama juga case dia. Kita ada square root function, ya. Jadi kita ada Y sama dengan square root of X, basic graph. Ini adalah basic graph dia. Soalannya, adakah F continuous from the right? Jadi kalau kita perhatikan, jawapannya adalah ya. Ya, pasal ini termasuk kosong. Memang betul lah pun, X boleh kosong. Kan dalam square root ini, X ini kan boleh kosong kan. Dia start dengan kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and all the positive numbers kan. So jadi jawapannya adalah ya. Yang ini pun sama juga. Tak. Okey, tak adalah. Okey. Okey, ini
adalah kita nak bincangkan pula dia punya kita nak lihat domain dia. Ya, kita nak lihat domain bagi satu-satu function dan kita mula dengan suatu polinomial. Ya. Okey, kita katakan any polynomial is continuous everywhere. That is, it is continuous on all real numbers. Jadi kita perhatikan dekat sini, function ini kita lihat memanglah selanjar kan, sebab dia tak ada loophole, semua tu letak ref dan sebagainya. Yang ini pun sama juga, ini pun continuous juga, tak ada masalah apa-apa. Cuma kita nak identify the domain, maksudnya the x value. Jadi x value dia adalah, so kita lihat x value dia adalah semua nombor-nombor nyata. Yang ini pun samalah, ini domainnya adalah semua nombor-nombor nyata, the x value. Okey, kita lihat yang ini pula. Kalau kita pertimbangkan yang ini, kita lihat yang ini subsection yang ini, dia kata apa? Rational function is continuous everywhere on its domain. So saya nak highlightkan pada domain dia, bukan semua. Bukan semua ya, sebab kalau kita tengok ini rational function, contohnya kita ada yang ini. Kita ada y ataupun fx sama dengan x kuasa 2 tambah x tambah 2 over x plus 1 kan. Yang ini kalau kita sketchkan dia, kita dapat yang ini tau. Ini. Kalau kita lihat, pertimbangkan semua sekali, semua sekali ni, so kita pertimbangkan dia, memang dia tidak continuous. Mana boleh selanjar. Sebab kalau kita nak sketch dia, kita boleh sketch ini tanpa pen tu kita angkatkan pen, tapi bila nak sketch yang ni kita kena angkat pen kan. So ada dua benda sini. So as a whole it is not continuous. Tetapi kalau kita sebut on its domain, maksud dia satu-satulah, ini domain dia, ini domain dia, maka ya betul, dia continuous hanya pada domain dia. So macam biasa bila kita sebut domain, it will refer to the x values, nilai-nilai x lah. Jadi kalau kita perhatikan, saya besarkan sikit, pada yang ini kalau kita considerkan lakaran ini, maka apakah nilai-nilai x value yang possible x value? X value tau, bukan y, x value. Jadi nilai x value dia adalah belah kiri apa? Nilai x ni adalah menghampiri, okey ni rajah ni mungkin tak berapa nak betul yang ni, dan ini jangan lupa ya, kalau kita perhatikan dekat sini kita ada vertical asymptote tau. Yang ni x sama dengan ni bukan negatif 1, sorry guys, ini adalah negatif 1. Ini adalah negatif 1, sorry, ini adalah negatif 1. So yang ini pun akan jadi negatif ni lah, akan jadi negatif 1 kat sini, negatif 1 kat sini. Yang ni. Okey. So yang ini adalah vertical asymptote x sama dengan negatif 1. Jadi kalau kita perhatikan rajah ini, maka dia punya domain, dia punya x adalah di antara negatif 1 ni, negatif 1 dengan positif infinity. Yang ni boleh panjang lagi lah. Yang ini dia akan hanya approaches negatif 1 sahaja. So, in comparison dengan yang bawah ni pun samalah juga. Kalau untuk rajah ini, domain dia adalah yang pertama sekali negatif infinity kan. Satu lagi adalah negatif 1 juga. Pasal dia hanya approaches negatif 1 ni. Dia tak boleh sentuh tau. Dia tak boleh sentuh. So, ini adalah dia punya domain dia. 1 dan 2. Yang ni Okey, lihat contoh ni pula. Ya. Yang ni macam mana? Okey. Jadi bila kita tengok yang ini pun kita dah tahu dah. Ini adalah removable discontinuity, kan? So kalau kita bincang yang ini, dia memang tidak akan continuous pasal dia tak bersambung, ada problem dekat sini kan. Tetapi kalau kita bincangkan pasal its domain, so dia adalah continuous. So saya tulis sini, it is only continuous at a specific domain. So satu bahagian belah kiri sini, satu lagi sebelah kanan. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, nampak ya, ini pada point C kan. So kita boleh tulis dia punya domain dia, satu adalah yang ini,
Ini yang saya gerakkan mouse ni, C positif infinity, satu lagi adalah C negatif infinity. Boleh tak termasuk C? Tak boleh. Ya, C tak boleh termasuk. Ya, sebab kalau C ni termasuk, boleh C, bermaksud kita kena buat close bracket dekat sini. Kita kena buat close bracket dekat sini. So dia tak termasuk. Maksud dia hanya menghampiri C sahaja, dan dia tak boleh termasuk pun sebab kat sini loophole kan. So macam tu. Alright, contoh ini pula. Ini pun sama juga. This is jump discontinuity. Memang tak continuous, tetapi dia hanya continuous pada selang dia sahaja. Jadi perhatikan, ini berbeza dengan contoh tadi sebab salah satu selang dia ada close bracket dekat sini. Alright. So bahagian ini, domain dia adalah C negative infinity. Dan belah sini kita ada C close bracket sebab ini termasuk. Ya. Dan positif infinity. Okey. So contoh last sekali adalah kalau kita ada fungsi yang ini, ada 3 contoh sini, saya dah bagi jawapan dia. So kita lihat ini adalah ini adalah infinite discontinuity. Infinite discontinuity as a whole lah. Kalau semua sekali, graf 1, graf 2, graf 3 memang tidak selanjar. Ya, tapi untuk setiap part ini dia selanjar on its domain. Jadi kita perhatikan domain bagi ini adalah negative infinity C. Domain bagi ini pula adalah C positive infinity. Yang kedua, domain dia adalah negative infinity C, tapi C termasuk. Ya, ini include C pasal dia sentuh. Tetapi untuk yang domain yang ini pula, dia adalah C infinity. Ya, C infinity. Okey, yang last kali adalah graf ini kita dapat negative infinity C, dan sebelah kanan ini C close bracket, ya, positive infinity. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita. Hope you enjoy the video. See you in the next video.